Ada berapa banyak agaknya jalan dari Seremban ke Pulau Pinang ya? Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Nisa K. Hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran matematik topik tingkatan 4. Kalau nak tahu tajuk kita hari ini, sebelum itu jom kita lihat siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita. Datangnya dari SMK Jeram Selangor. Jom kita nak persilakan Cikgu Muhammad Hadi Salihin. Apa khabar Cikgu? Baik. Selamat datang Nisa. ke Didik TV KPM. Hari ini kita juga dibantu oleh jurubahasa Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan dari SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Baiklah Cikgu Hadi, hari ini saya nak orang kata apa, tak sabar-sabar nak belajar matematik. Tapi Cikgu, apa topik kita hari ini? Apa kena-mengena lokasi yang Cikgu sebutkan tadi dengan topik kita hari ini Cikgu? Baik, terima kasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari satu topik baharu iaitu rangkaian dalam teori graf untuk matematik tingkatan 4. Baiklah Cikgu, nampaknya saya rasa bukan saya berdua sahaja dengan Cikgu di sini hari ini. Mengikut papan ganjaran ini, ada beberapa murid yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi jom kita nak perkenalkan murid-murid kita. Cikgu, siapa yang ada dengan kita hari ini? Okey, yang ada dengan kita hari ini, kita ada Insyirah. Insyirah, lambai sikit. Lambai sikit Insyirah. Hai. Okey, seterusnya. Dan seterusnya kita ada Nur Ilya Nisrina. Ilya, hai. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Okey, dan satu-satunya kumbang hari ini kita ada Muhammad Aimi. Muhammad Aimi. Selamat datang ke Didik TV. Seorang lagi Cikgu, siapakah seorang beliau? lagi kita ada Nur Amni. Amni, selamat datang murid-murid dalam talian di Google Meet dan juga murid-murid di rumah. Nampaknya sudah bersedia Cikgu. Jom kita nak teruskan sesi kita hari ini. Silakan Cikgu. Okey, baik. Untuk kita teruskan sesi kita pada hari ini, kepada semua, kita akan lihat. Baik. Saya ke skrin lah. Boleh Cikgu, jom. Baik, so ini kita akan tengok teori dalam rangkaian graf. Jadi pada sesi ini kita akan bersama-sama mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Baik. Dan seterusnya kita akan mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Ya, ini topik yang baru. Baik. Jadi sebelum tu boleh kita ulang kaji dulu Nisa? Boleh Cikgu. Okey, jadi kita akan ulang kaji. Cikgu nak tanya, apa itu bucu, apa itu tepi? Okey, ada bentuk segitiga sekarang. Jadi, anak-anak murid cikgu, siapa yang boleh bagi tahu yang mana bucu, yang mana tepi? Ada yang nak cuba? Perhatikan Siapa yang nak cuba? gambar di skrin. Siapa nak cuba memberitahu kita apa itu bucu, apa itu tepi? Ada tak? Okey, Mama Mama Aimi. Aimi, silakan. Yang bucu yang ada titik-titik tu. Yang bertanda tu, okey. ya baik, okey. Yang tepi? Yang ni garisan ni kita panggil apa? Tepi. Tepi, Okey, betul. kita tengok. Ya. Betul. Hujung-hujung itu adalah bucu. Baik. Dan yang di bahagian ini kita panggil dia sebagai Tepi. Terima kasih Mama Aimi di atas jawapannya. Jadi kalau kita dapat tengok dalam kehidupan seharian, bucu dan tepi, jika dalam rangkaian pengangkutan darat, bucu adalah kawasan, pekan ataupun bandar dan tepi adalah jalan raya atau lebuh raya atau landasan kereta api yang menghubungkan di antara bucu-bucu itu. Baik. Juga dalam rangkaian sosial,
bucu adalah individu, kumpulan atau organisasi, tepi adalah jenis hubungan seperti kawan, rakan sekerja atau keluarga. Baik. Ini yang kita akan tengok hari ini. Baik, cikgu. Ya, kita akan tengok apa itu subgraf dan apakah pokok. Baiklah, hari ini Okey. dua ini yang kita belajar. Silakan cikgu. Alright. Jadi apakah subgraf? Apakah pokok? Pastinya satu istilah yang baharu untuk murid-murid semua dan cikgu sendiri pun sebenarnya. Jadi subgraf adalah merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula. Maknanya dia boleh jadi kalau kita ada graf, sebahagian daripada graf atau keseluruhan graf yang dilukis semula. Baik. Hari ini kita main lukis-lukis je. Baik. Dan pokok, pokok bukan pokok benih yang kita tanam, siram, Ada tumbuh daun tu. tu, bukan ya? Tapi dalam istilah kita hari ini, pokok adalah graf mudah, iaitu graf tanpa gelong atau berbilang tepi dan semua bucu mesti berkait dengan satu tepi sahaja. Baiklah, nampaknya kita dah tahu apakah topik yang kita nak belajar pada hari ini, sesuatu yang baru. Murid-murid di rumah, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Pokok subgraf. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa, Cikgu Hadi untuk mata pelajaran matematik kita hari ini dan juga Cikgu Jurubahasa Isyarat, Cikgu Muhammad Bukhari dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam. Jom kita nak teruskan sesi kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Tapi Nisa tak nak tanya ke sebelah Nisa tu apa? Itulah. Wah, saya baru nampak Cikgu. Baru nampak apa? Tadi dah nampak. Saya nampak ada nama saya. Saya ketua kelas hari ini. Jadi apa tugas saya, Cikgu? Baik, untuk ketua kelas hari ini kita ada sediakan papan ganjaran. Baik. Dan pada papan ganjaran itu perlu diletakkan pelekat kepada murid yang berjaya menjawab soalan cikgu hari ini. Baik. Macam tadi Aimi dah jawab. Ya, Mama Aimi dah jawab, Cikgu. Jadi kita nak bagi tak? Kita mesti bagi. dekat Mama Aimi dapat satu ganjaran. Baik. Okey. Okey, baik. Seterusnya rakan-rakan yang lain pastinya akan mengumpulkan mata ganjaran yang lebih banyak daripada Betul. Aimi ya, dan kita akan teruskan pembelajaran ini. Semua sedia? Baik, Cikgu, silakan. Okey, baik. Jadi seterusnya kita akan lihat cara melukis subgraf daripada graf. Jadi ada dua cara, iaitu kita menyingkirkan tepi dan juga kita boleh menyingkirkan bucu. Baik. Macam mana tu? Baik, sekarang saya ada satu graf. Okey, kita ada graf R. Graf R dengan 3 bucu, iaitu R, S dan juga T. Baik. Dan kita ada 4 tepi. E1, E2 yang merupakan gelong, E3 dan E4. Baik. Jadi kita tengok macam mana subgraf yang boleh dilukis daripada graf R ini. Okey. Contoh-contoh subgraf yang boleh terhasil daripada graf R ialah seperti dalam rajah 1. Baik, Cikgu. Rajah 1 adalah menghubungkan di antara R dengan T. Okey, dan R dengan T kita hubungkan dengan E4. Jadi kita lukis subgraf yang sama, iaitu bucu R, bucu T dan juga dihubungkan E4. oleh E4. Barulah betul ini adalah bentuk subgraf. Baik. Okey. Yang kedua, rajah 2. Kita tengok R dengan S dihubungkan oleh E1 dan juga ada gelong E2 pada S. Jadi R, S, ada E1 Baik. dan juga gelong E2. Dan dia nampak sama. Baik. Sama dan serupa. Okey. Saya tunjuk rajah 3. Baik, Cikgu. Okey. Rajah 3. Nampak rajah 3 ni? Cikgu, macam sama je rajah 3 dengan graf R. Okey. Jadi kita cuba tanya anak-anak murid, Baik. kawan-kawan yang ada di Google Meet. Adakah rajah 3 sama dan serupa dengan graf R? Adakah ia merupakan subgraf kepada graf R?
Ada yang nak bantu? Ada yang nak bantu? Ada yang nak cuba? Silakan, siapa nak cuba jawab boleh angkat tangan. Silakan Ilya. Okey, Ilya. Ya, subgraph sebab bucu dia sama. Betul Bucu ke, cikgu? sama lagi? Tepi dia sama tak? Tepi dia pun sama. Tepi dia pun sama. Nama tepi dia pun sama kan? Ya, betul. Jadi rajah 3 juga adalah satu subgraf kepada graf R. Inilah yang kita Baik. katakan tadi, yang mana subgraf juga boleh terhasil daripada keseluruhan graf tersebut. Jadi adakah kita nak beri mata ganjaran kepada Sudah Ilya? tentu kita bagi mata ganjaran Baik. untuk Ilya. Ya, dapat 1 mata ganjaran. Baik. Okey, seterusnya kalau kita dah tengok contoh-contoh subgraf, kita boleh tengok pula contoh-contoh yang bukan subgraf. Okey. Nampak macam sama, Ya. lebih kurang macam cerita tadi. Tapi kenapa kita kata rajah 1 bukan subgraf? Ada yang nak cuba Okey, bantu? ada yang nak cuba? Mungkin Kenapa mereka dah rajah tahu. 1? Rajah 1 kita ada bucu S, bucu T dan juga tepi E4. Kenapa saya cakap rajah 1 bukan subgraf? Siapa boleh jawab? Ada tak yang boleh kenal pasti dan kongsikan jawapan? Insyirah. Insyirah, silakan Insyirah. Sebab bucu yang S tu sepatutnya bucu al. Bucu yang S, Patutnya bersambung dengan ini sepatutnya adalah bucu nampak baik. ni T, E4, T, E4 dah betul. Tapi sini S. Yang sepatutnya ialah jadi betul jawapan Insyirah. Ganjaran untuk Insyirah? Betul, silakan. Ganjaran untuk silakan ketua Insyirah. kelas. Wah, Baik. kita ada ketua kelas. Baik, kita tengok rajah 2. Okey, rajah 2 kita ada R, E4, S dan E5 pada gelung. Kan sama R, Ya. S, gelung pada S. Ya. Tapi kenapa ini bukan subgraf? Siapa yang nak kongsikan jawapan? Mungkin ada yang dah dapat kenal pasti. Dia dapat kenal pasti kenapa bukan? Tersenyum simpul je murid-murid kita ni. Murid-murid di rumah bagaimana? Dapat tak anda kenal pasti? Mengapa rajah 2 bukan subgraf? Mengapakah dia bukan subgraf? Siapa nak kongsikan jawapan boleh angkat tangan. Ada tak? Kenapa bukan? Okey. Ilya nak cuba. Silakan Ilya. Bukan subgraf sebab tepi dia tu E5. Okey, ini E5. Nama yang sebenarnya adalah Dekat graf R tu E1. E2. E2. Okey, lagi satu. Kat sini nama dia E4. Betul ke tak? E4, yang ni nama dia E1. Jadi maknanya walaupun rupa dia sama tetapi namanya berbeza, jadi ia juga adalah bukan subgraf. Jadi mata ganjaran untuk Ilya? Untuk Ilya. Ya, nampaknya Ilya mendahului. Silakan. Okey, Baik. rajah 3. Saya rasa saya nak minta Amni Ilyani. Amni Ilyani tak ada lagi mata ganjaran. Kita tengok adakah rajah 3, kenapakah dikatakan rajah 3 ini bukan subgraf? Silakan Amni. Kenapa Amni? Sebab kan cikgu, apa yang saya nampak kan, gelung E2 tu berada pada bucu T. Gelung. Sepatutnya pada Okey, nampak. Pada graf R, gelung pada bucu S. Ya. Tetapi pada rajah 3 ini, gelung pada bucu T. Yang mana ini menjadikan dia bukan subgraf. Jadi mata ganjaran untuk Amni. Baik. Okey. Seterusnya, kita dah tengok subgraf dan juga bukan subgraf. Baik, cikgu. Jadi apa kata kalau kita minta murid-murid kita buat latihan. Boleh. Kali ni PBD sedang dijalankan, ada bintang dekat situ. Baik. Okey. Kita nampak sekarang ni ada graf A. Jadi dalam graf A ini ada banyak bucu, ada berapa bucu tu? Ada 6 bucu. Baik. B, C, D, E, F, G. Jadi daripada 6 bucu itu ada juga beberapa tepi, ada 6 tepi. Ada salah satu tepinya adalah gelung E5. Baik. Dan boleh tak murid-murid ni bina 2 subgraf
daripada graf A yang diberikan. Baik, boleh tak saya nak cuba bersama-sama Silakan, dengan Nisa. murid-murid? Baik. Ketua kelas mesti cuba. Dia pun Ya. nak mata ganjaran juga tu. Itulah saya tak ada mata ganjaran lagi. Murid-murid di rumah boleh turut sama mencuba dengan kami dari graf A. Kita nak hasilkan subgraf ya cikgu. Betul. Kita hasilkan Baik. subgraf. Buat 2 subgraf. Dua sahaja ya. 2 sahaja. Okey. Macam mana subgraf yang boleh terhasil daripada bucu-bucu ini? Risau salah ni ketua kelas kena menunjukkan contoh yang baik. Betul. Okey. Okey. Alright. Ini yang pertama. Lagi satu. Lagi satu. Saya nak lukis besar-besar. Nak Okey, kongsikan dengan murid di rumah juga. Mungkin murid di rumah sedang melakukan aktiviti bersama-sama dengan kita. Betul. Kita tengok murid-murid yang ada di anak-anak murid saya sedang berada di sekolah ni. Ya. Di Makmal Bestari, di sekolah yang dikenali sebagai nama Sejebat, Sekolah Jeram Sejebat. Hebat. Baik. Hebat-hebat tak lukisan dia. Okey, kita lihat. Okey. Asam ni macam dah siap tu. Dah siap. Lajunya Amni. Okey, ini Okey, pun siapa macam yang dah siap boleh tunjukkan. Okey, siapa yang dah siap boleh tunjuk jawapan pada kamera. Okey, saya dah Nanti siap cikgu cikgu. semak. Okey. Nisa nak tunjuk dulu ke? Okey, kita tengok. Okey, Semua kita dah tengok. naik. Kita tengok semak jawapan murid-murid dulu boleh cikgu? Boleh. Okey, kita tengok jawapan Ilya. Baik Ilya. Okey, Ilya kata ada bucu B, bucu C. Lepas tu kenapa gelung tu macam tu, Ilya? Kenapa gelung I1 tu betul dah? I1 tu dah betul. Aha. Gelung yang Ilya lukis sepatutnya dia bermula pada bucu dan habis dekat bucu, Ilya. Baik. Ilya betulkan ya yang itu. Baik. Okey. Ilya betulkan jawapan tu nanti. Okey, tengok yang kedua Ilya. Yang Yang kedua? kedua Ilya punya mesti betul. Tengok Ilya punya yang kedua. Yang ini jelas, cantik. B, C, D. Kemudian I1, kita ada I1, I2, I3 I3 dan I5 pada C. I5. Okey, betul Betul. untuk Ilya. Jadi berapa mata ganjaran untuk Ilya? Bagi 3 mata Tiga ganjaran. mata ganjaran. Untuk Ilya. Baik. Baik, seterusnya kita tengok siapa nak bagi. Siapa lagi nak kongsikan jawapan? Mama Aimi boleh tunjukkan jawapan yang telah dihasilkan. Tengok jawapan Mama Amy. Macam mana tu? Okey, saya nampak. Jangan dekat sangat. Belakang sikit. Belakang sikit. Okey. Okey. Saya nampak bucu F. E, F dan E. E dan F, betul. Dihubungkan oleh I5. I5, betul. Betul. Okey, yang Maknanya, kedua? walaupun pada graf kita ni, kita melukis condong. Tetapi kalau murid lukis mendata, kita terima. Baik. Kita terima. Yang kedua, Mama Aimi. Okey. Macam Baik, mana tu? saya nampak D, bucu D, okey. B, bucu D Bucu D. dan bucu E, Bucu E. tepi I3 dan I4. I4. Betul. Betul. Jadi berapa markah cikgu ganjarannya? Bagi 3 mata Tiga ganjaran. juga untuk Okey, Mama sambil-sambil Nisa meletakkan mata ganjaran tu, kita tengok Insyirah punya. Silakan Insyirah. Wah, jelas. Okey. Dia ada G, bucu G, dia ada bucu G, F bucu F, dan bucu E. bucu E. Saya nampak tepi tepi dia, I6 dan I5. Betul. Betul. Satu lagi Insyirah. Lagi satu. Atas sikit, tinggi sikit lagi. Okey, saya nampak bucu F, F, bucu E, E, D, D, dan C. C, gelung. Gelung I5, I5, I2, I2, I4, I4 dan I5. I5 juga. I5 Satu juga lagi. kat situ. Jadi betul cikgu? Betul. Berapa mata ganjaran untuk Okey, bagi Insyirah? 4 mata ganjaran. 4 Sebab mata dia buat ganjaran. yang besar, dia buat yang banyak. Baik. Okey. Amni cikgu bagi tunjuk satu. Amni satu tunjuk. Jawapan Amni. Yang lebih banyak. Tunjuk lebih banyak. Oh, macam kilat Oh, wow. Ada G, F, E dan juga D sebagai bucu, E6, E5 dan E4 sebagai tepi. Betul. Baik. Jadi berapa mata Amni ganjaran? bagi 2. Kita nak tengok ketua kelas punya kan? Semua nak okey. tengok kan jawapan ketua kelas? Baiklah. Okey, ketua kelas punya jawapan mestilah ada. Okey. Ini subgraf saya yang pertama. Bucu F disambungkan dengan bucu G Okey. dan Ada. tepi dia E6.
Okey, betul. Betul? E6. Asyik baik. Yang kedua, yang ini ada bucu B, Aha, bucu C, betul. bucu D Okey. dan tepi E1, Aha, E2, ya. E3 dan ada gelung E5. Okey, betul. Betul. Lukisan betul, jawapan betul, tapi cara tulis tu E1, satu sebagai subscript di bawah. Oh, di bawah. Sebab kalau Nisa tulis macam tu, dia jadi E kuasa 1, E Baik. kuasa 2, E kuasa 3, E kuasa 5. Jadi itu antara butiran Cara yang murid-murid tulis perlu. kena betul. Ya, berapakah mata ganjaran untuk ketua kelas? Bagi 4 lah. 4 juga. 4 teruslah. Okey, Di atas sebelum usaha tu, saya. Nisa, Ya, baik. cikgu nak minta maaf sikit. Ada satu tepi yang Baik. cikgu bagi, ada dua tepi yang cikgu bagi nama Ya. sama. Aha. Okey, dan nampaknya cikgu kena tukarlah yang menghubungkan F dan E ni, kita panggil dia E7 lah. E7, Okey, baik. E7. Jadi minta maaf ya, tersilap. Okey, tak mengapa cikgu. Jom cikgu kita teruskan Okey, topik kita. teruskan. Baik. Kita tengok pokok pula. Ciri-ciri pokok. Okey, pokok macam kita tahu, pokok ni dia mula dari akar. Baik. Okey, ni ada batang. Lepas tu batang akan jadi dahan. Dan pada dahan akan jadi ranting. Okey, pada dahan akan jadi ranting. Ini akan jadi dahan lagi yang baru dan Baik. ada ranting lagi. Baik. Pernah tak kita tengok ranting tu patah balik ke akar? Oh, Okey. Tak Jadi pernah. tak pernah. Ranting tak pernah patah balik ke akar dan dahan pun tak pernah patah balik ke akar. Baik. Jadi pokok ni bermaksud dia bergerak satu jalan sahaja ya, daripada akar terus ke atas. Jadi maknanya dia adalah graf mudah, tanpa gelung dan tanpa berbilang tepi. baik. Dan juga semua bucu mesti berkait dan setiap bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja, dan bilangan bucu sekiranya bucu itu n, bilangan tepi adalah n tolak 1. Maknanya Baik. kalau bucu ada 5, tepi dia ada 4. Okey, kita tengok ni. A, R, U, Z, S. Adakah dia graf mudah? Ya. Tanpa gelung? Ya. Tanpa berbilang tepi, dan semua bucu berkait, dan Baik. setiap bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja, dan bilangan bucu kita ada 5 dan bilangan tepi kita ada 4. Jadi 4. ini adalah contoh pokok. Pokok, baik. Dan kita tengok seterusnya. Yang ini bukan pokok. Sebab apa? Sebab bucu ada 5 dan tepi ada 5. Dan satu lagi, kalau ni nampak ni, dia pusing balik. Ya, Jadi tak boleh dia berpusing. berkait kembali. Berkait kembali tak boleh. Dia boleh sekali sahaja. Baik, baik cikgu. Kalau yang ini pun bukan pokok juga. Okay, sebab dia berpusing balik dekat situ. Ada bahagian yang berkait kembali. Okey, Z dengan S ni bukan pokok sebab apa? Sebab Ada berbilang tepi. Berbilang ini nama tepi. dia berbilang tepi. Oh. Dia ada dua jalan di antara Z dengan S, dan kali ini sebab ada gelung. Oh ya, baik-baik. Okey. Dan adakah ini pokok? Seorang boleh tolong jawab. Kalau awak rasa pokok, angkat tangan kanan. Kalau awak rasa bukan pokok, angkat tangan kiri. Cikgu nak semua jawab. Boleh. Siapa rasa ini adalah graf pokok, angkat tangan. Kalau Okey. bukan, 3 orang angkat tangan kanan. Betul. Mama Ini Aimi, adalah bagaimana? pokok. Jadi bagi mata ganjaran untuk mereka bertiga. ya. Ganjaran untuk mereka Okey. bertiga, baik. Rajah 7, adakah pokok? Kalau ya, angkat tangan kanan. Kalau bukan, angkat tangan kiri. Kita lihat jawapan mereka. Okay, Insyirah dah angkat tangan kanan. Dia cakap Ilian ini dah. graf pokok. Pokok. Aimi, semua angkat tangan kanan. Semua Betul? angkat tangan. Betul. Betul. Ini adalah graf pokok. Ada 5 bucu, ada 4 tepi, tak Baik. ada berbilang tepi, tak ada gelung, dan semuanya berkait. Jadi, mata ganjaran untuk mereka. Okey, kita tengok ni. Kita minta ketua kelas kita lah jawab yang ini. Ya. Oh, alamak. Adakah ini pokok? Saya merasakan ini bukan graf pokok kerana ada berbilang tepi. Ada berbilang tepi dekat mana? Dekat bucu Z. Betul tak, cikgu? Okey, kita tanya seorang. Siapa boleh bagi jawapan? Adakah ini pokok atau bukan pokok? Mungkin saya keliru. Ada yang nak bantu tak? Ada yang nak bantu? Adakah ini graf pokok atau tidak? Siapa nak bantu boleh angkat tangan. Okey, Insyirah, Okey, silakan. Dia merupakan graf pokok. Ini merupakan graf pokok. Sebab ada 5 bucu. Kemudian ada
Empat tepi. dan tiada berbilang tepi. Oh, saya Dan terkeliru semua bucu pada bucu Z berkait. tersebut. Jadi saya sebagai ketua kelas saya nak dermakan satu mata ganjaran untuk Isyirah kerana membantu saya. Okey. Baiklah. Jadi sampai-sampai tu kita dalam latihan 2. Baik. Okey. Jadi kita bina 2 pokok daripada graf B yang diberi. Jadi kita ada bucu B, C, D, E, F, G. Ada 6 bucu. Macam mana kita nak tengok 6 bucu ni dikaitkan dengan? Kalau ada 6 bucu, kena ada berapa tepi? 5. 5 tepi. Baik. Jadi macam manakah yang murid-murid kita, rakan-rakan kita di kelas boleh tunjukkan jawapan, contoh-contoh pokok yang boleh terhasil daripada graf B. ini. Baiklah. Saya nak cuba, murid-murid di rumah pun boleh cuba juga hasilkan pokok dari graf B. Okey. Nak tunggu jawapan murid-murid. Okey. Daripada Saya boleh bagi cadangan. baik. Nisa buat semua bucu dulu. Oh. Buat semua bucu dulu. Jadi tepi yang ada ni jangan kita hiraukan. Sebab ni dah berbilang tepi dah. Ya, betul. Dah, pusing-pusing. Dia bukan berbilang tepi, dah ada banyak bucu tepi dia berkait-kait. So Nisa draw balik, lukis balik semua bucu-bucu ni, kemudian buatlah 5 garisan yang menghubungkan 6 bucu-bucu ini. Okey. Kita ada B, kita ada C, D, Syirah dah siap eh? Syirah dengan Amni macam dah siap tu. F. Dah siap? Apa yang saya lukis ni? Kalau ada yang dah siap, boleh tunjukkan jawapan anda. Mungkin boleh menjadi rujukan juga kepada murid-murid di rumah. Okey, kita tengok jawapan Syirah. Okey. Amni. Okey, tengok Aimi punya. Bawah sikit, Aimi. Bawah sikit. Okey, Aimi, namakan bucu-bucu tu, Aimi. Silakan, Aimi. Okey, yang lain tu, ya betul. Kita tengok Isyirah punya. Isyirah punya ada 5 bucu. Okey, dia jalankan G, E, F, pergi D, pergi B dan dari E pergi C. Betul, Isyirah betul. Amni pun betul ya, buat terus ya. Mula dari G jalan terus sampai E. Okey, Ilya dari G, okey. Buat macam carta organisasi nampaknya. Ya. Okey, betul. Ada 6 bucu 5 tepi. Kita tengok Aimi punya jawapan. Aimi, Mama Aimi, atas sikit. Belakang sikit, atas sikit. Okey, betul ke cikgu? Betul. Ada 6 bucu dan ada 5 tepi. Okey, macam mana dengan jawapan saya? Ketua kelas anda hari ini. Okey, betul tak jawapan Nisa? Betul tak murid-murid? Tengok jawapan Nisa K. Hari ini betul tak? Kalau betul, angkat. Kalau betul, beri thumbs up. Beri thumbs up. Betul dia kira. Dia tengah kira. Betul. Betul. Amni dah bagi. Aimi dah bagi. Baik. Okey, betul. Jadi ganjaran untuk kita semua. Semua diberikan mata ganjaran. Baiklah. Okey, jom cikgu kita teruskan. Baiklah. Semua pun dah dapat menjawab latihan 1 dan latihan 2 dengan baik. Ya, betul. Termasuk juga dengan hos kita Ya, selaku ketua saya kelas pun hari ini. dapat ganjaran dan diharapkan murid-murid di rumah pun dapat mengikuti aktiviti kita dengan baik pada hari ini. Kita beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Berapa tadi? Oh, saya pun dapat 2 juga. Baik-baik. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas. Hari ini mata pelajaran kita matematik. Topik kita teori dalam rangkaian graf. Masih bersama dengan Cikgu Hadi dan juga jurubahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Muhammad Bukhari. Baiklah, jom kita nak teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Baiklah, tadi kita dah lihat macam mana untuk melukis pokok. Baik. Ya. Kalau boleh saya ulang balik. Untuk melukis pokok, kita ada bucu
dan juga tepi mesti tepi adalah kurang satu daripada bucu. Kalau baik. ada 3 bucu, maknanya ada 2 tepi. Baik. Kalau ada 6 bucu, maknanya ada 5 tepi. tepi, Dan baik. garisan mesti berkait di antara semua. Baik. Baik. Kita masuk ke bahagian seterusnya iaitu rangkaian ya. Untuk rangkaian, jadi kalau dapat murid-murid yang ada bersama-sama dengan kita dan juga murid-murid yang ada di rumah, Baik. kalau boleh semua ada buku teks sekarang di tangan sebab cikgu akan ambil soalan-soalan dan sumber-sumber maklumat daripada buku teks yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, cikgu. Baik, kita tengok apakah ciri-ciri rangkaian. Rangkaian ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut network. Network. Jadi, ciri-ciri rangkaian dia adalah graf yang mewakili maklumat yang bertindih atau bersilang. Okay, dan ini digunakan secara meluas dan merangkumi hampir semua bidang dalam kehidupan seharian. Baik. Jadi untuk hari ini kita ambil 2 contoh yang kita biasa pakai untuk rangkaian iaitu rangkaian pengangkutan dan juga rangkaian sosial. Baik, cikgu. Okey, kita tengok. Jadi ini adalah peta apa? Nisa. Ini macam dekat rumah saya, cikgu. Dekat rumah ya. Ini apa ni? Ini peta rangkaian pengangkutan awam, betul tak, cikgu? Betul. Rangkaian pengangkutan awam terutama sekali untuk train ya, Train, dan juga bas yang ada di ibu negara. Okey, jadi kita ada macam-macam, ada banyak jenis train yang memberi perkhidmatan kepada masyarakat kita, kepada warga kota terutamanya, dan dihubungkan setiap train ada train A dan train B kadang-kadang bertemu di satu stesen. Betul. Kemudian train A ikut jalan lain, train B ikut jalan lain. Ya. Jadi itu adalah bentuk rangkaian yang kita pakai dalam kehidupan kita seharian. Secara tak langsung sebenarnya matematik sekarang ni untuk topik ini dia dekat dengan kita punya kehidupan seharian. Baik. Okey. Ini saya ambil contoh 14. Kalau kita nak pergi mana-mana, biasanya kita akan tekan aplikasi navigasi ni. Ya, betul. Aplikasi navigasi akan menunjukkan kita beberapa pilihan. Beberapa pilihan untuk kita pergi, untuk kita gunakan. Sama ada kita nak guna, kalau macam dalam Rajah ni, kita lihat dari Tangkak nak ke Formosa di Melaka. Jadi ada 3 pilihan jalan. Ada jalan P, ada jalan Q dan ada jalan R. Baik. Okey. Jalan P, jaraknya adalah jarak yang paling singkat iaitu 46.3 km. Mengambil masa 1 jam 18 minit. Baik. Jalan Q, jaraknya lebih panjang daripada jalan P tadi iaitu kini adalah 50.2 km. Dan tetapi cuma mengambil masa 1 jam 2 minit. Baik. Tengok jalan R pula lebih panjang jaraknya iaitu 53.3 km. Okey. Tetapi mengambil masa yang sama dengan Q iaitu 1 jam 2 minit. Baik. Baik. Ada 3 jalan yang diberikan, ada 3 jarak yang berbeza dan juga ada masa yang berbeza di situ. Nampak tak? Jalan yang pendek masa panjang. Ya. Jalan yang panjang masa Lebih pendek. pendek. Ya, baik. Okey, siapa boleh bagi idea kenapa jalan P tu dia singkat tetapi mengambil masa yang lebih lama? Ada yang boleh berikan Ada pendapat? tak yang boleh bagikan pendapat? Siapa nak kongsi? Kalau ada yang nak kongsikan, boleh angkat tangan. Kenapa Murid-murid di rumah agaknya? pun pasti tertanya-tanya. Kenapa agaknya? Ada yang nak Aplikasi kongsikan? ni biasa kita pakai kan? Okay, Siapa nak kongsikan boleh angkat tangan. Mungkin mereka juga tertanya-tanya, cikgu. Mengapa agaknya? Tu. Silakan Amni. Jawapan dia mengambil masa yang lebih lama sebab ada kesesakan lalu lintas. Okey, nampak ada kesesakan lalu lintas. Okay, kalau kita biasa pakai aplikasi ni kita nampak warna merah dan warna kuning menunjukkan kesesakan lalu lintas pada kawasan-kawasan tersebut. Jadi walaupun dia singkat tetapi kerana ada kesesakan-kesesakan di situ, dia mengambil masa yang lebih panjang. Baik. Okey.
Jadi ini soalan saya tadi, pada pandangan anda, mengapakah laluan P mengambil masa yang lebih panjang berbanding laluan lain walaupun laluan P adalah yang terpendek? Okey, so tadi Amni dah bagi jawapan, jadi jangan lupa bagi ganjaran mata untuk ganjaran Amni. untuk Baik. Amni. Okey. Kita tengok contoh 5. Okey, kali ni kita bagi contoh 15. Ini ada dalam buku teks juga. Jadi kita ada nama murid dan juga permainan yang digemari oleh 6 orang murid ini. Okey, jadual di sebelah menunjukkan data 6 orang murid dan 2 jenis permainan yang diminati. Tukarkan maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. Okey, jadi macam mana kita nak tukarkan nama murid dengan permainan yang mereka gemari ini kepada bentuk rangkaian? Macam mana kita nak selesaikan? Okey, ini cadangan strategi penyelesaian dia. Jadi kita tentukan bucu dan tepi. Adakah nama murid sebagai bucu atau nama murid sebagai tepi? Adakah lebih baik jika permainan dijadikan sebagai bucu? Yang mana? Kalau Nisa rasa yang mana? Saya rasa nama murid sebagai bucu. Nama murid sebagai bucu dan permainan sebagai tepi. Okey, kita tanya pendapat kawan yang lain pula. Adakah mereka mempunyai pendapat yang sama atau berbeza? Ada yang nak kongsikan? Silakan Insyirah. Sila Insyirah. Pada pendapat saya pula, permainan lebih baik dijadikan sebagai bucu dan nama murid dijadikan sebagai tepi. Nama murid dijadikan sebagai tepi. Okey. Kalau saya setuju dengan Insyirah. Insyirah, baik. Mula pun saya nak buat juga nama murid sebagai bucu. Dan kemudian permainan jadi tepi. Tapi bila saya buat, dia jadi rangkaian itu jadi serabut. Okey, contoh macam ni kan, kita ada Edmund. Okey, saya boleh tuliskan ni Edmund, saya tulis E. Baik. Edmund dia suka badminton dan catur. Kemudian siapa lagi yang suka catur? Rajan dan Aina. So saya boleh pergi ke sini, Rajan dan juga Aina. Baik. Okey, Rajan suka apa? Rajan suka catur dan bola sepak. So bola sepak di sini. Dan siapa yang suka bola sepak pula? Tak ada. Azwan. Azwan. Ya, Azwan. Dan kita boleh ada Azwan pula dekat sini. Jadi kita boleh teruskan graf ini dengan lebih baik sekiranya kita letakkan permainan sebagai bucu dan juga nama murid sebagai tepi. Okey. Ada siapa-siapa nak tunjuk contoh jawapan masing-masing? Semua boleh angkat tak? Ada yang dah ada contoh jawapan, boleh kongsikan. Murid-murid di rumah pun boleh cuba juga mengikut strategi penyelesaian yang dicadangkan sebentar tadi. Boleh angkat. Saya pun nak tengok juga. Bagaimana? Dia orang baru rancang je tadi kan? Baru berfikir-fikir. Murid-murid di rumah mungkin ada yang dah mencuba. Okey, yang kat rumah boleh juga kongsikan jawapan ya. Baik. Boleh juga kongsikan jawapan di media sosial masing-masing kan. Ya, betul. Ada yang mungkin sependapat dengan saya tapi bila dijelaskan ya lebih baik. Okey, ini antara penyelesaian. Baik. Kalau kita teruskan yang tadi, jadi kita dapat nampak sepak takraw, Azwan seorang saja yang minat. Ya. Dan bola sepak ada Rajan dan Azwan. Catur ada 3 orang, Rajan, Aina dan Edmund. Kemudian disambungkan terus Maria suka badminton dan juga bola jaring, Aina catur dan bola jaring, dan Jenny bola jaring dan bola tampar. Baik. Okey. Jadi baiklah. Itulah dia bentuk penyelesaian yang boleh berlaku ataupun yang boleh dijadikan satu bentuk penyelesaian kepada rangkaian dalam jadual yang kita berikan dalam contoh 15 tadi. Baiklah, nampaknya murid-murid kita sedang cuba menghasilkan pokok mereka, graf pokok mereka. Murid-murid di rumah juga boleh teruskan rangkaian. Murid-murid di rumah juga boleh teruskan aktiviti anda. Kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Rangkaian ni cikgu. Maaf cikgu, salah pula. Pokok yang tadi tu.
Masih lagi menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan kita di dalam topik teori dalam rangkaian graf bagi mata pelajaran matematik topik tingkatan 4 untuk slot menengah atas. Jom kita nak teruskan aktiviti kita bersama-sama dengan Cikgu Hadi. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa K, ketua kelas kita pada hari ini. Jadi, kita ingat tak tadi kawan-kawan kita tengah bertukar serubus buatkan jawapan untuk contoh 15. Jadi cikgu bagi masa 5 saat untuk tunjuk jawapan di kamera. Cepat. 5 saat. 2, 3, 4, 5. Ada tak jawapan yang tadi? Tunjukkan. Kongsikan jawapan anda. Okey, baik. Okey. Kita lihat Insyirah. Insyirah ada tepi, bucu ditulis juga dengan pensel. Okey, betul. Betul. Jadi itulah dia antara jawapan. Yang lain masih yang lain. Jadi kita bagi 3 dekat Insyirah. 3 dekat Insyirah. Okey, kita tengok Aimi. Aimi juga dah siap. Mama Aimi, Aimi nanti siapkanlah untuk nama-nama tepi dekat bucu-bucu yang ada. Baik. Nanti cikgu balik sekolah, cikgu cek jawapan. Boleh. Kalian. Alright, jadi kita teruskan teori dalam rangkaian graf. Jadi kita sampai ke segmen uji minda. Kita ada 2 soalan uji minda hari ini. Ada uji minda 1. Okey, macam mana kalau dia cuma bagi ayat sahaja? Arahannya dalam bentuk ayat sahaja. Lukis satu pokok dengan maklumat yang diberikan. Okey, maklumatnya dia minta 7 bucu. Kalau 7 bucu ada berapa tepi? Sepatutnya ada 6, cikgu. Kita uji minda mereka. Baik. Kalau 7 bucu, betul ke ada 6 tepi? Kita tengok macam mana mereka buat. Okey, jadi dan arahan kedua, diminta untuk melukis satu pokok dengan 5 tepi. Kalau 5 tepi, kena ada berapa bucu? 5 tepi ada 6. 6 bucu. Betul. Betul. Nisa Betul dah dapat. Tapi kita lihat dululah jawapan mereka nanti. Hari ini. Okey. Boleh? Semua bersedia? Murid-murid? Soalan A. 7 bucu. 7 bucu ya. Saya buat sekali boleh cikgu? Boleh, saya silakan. cuba. Murid-murid ada yang dah siap? Oh, mereka dah siap. Alamak, saya kena laju ni. Okey, kita kira Insyirah punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bucu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tepi. Betul. Kita tengok. Ilya ada 7 bucu. 3 kat tepi sebelah kanan, 3 kat tepi sebelah kiri, 1 di tengah-tengah. Dan kemudian dari tengah tu menghubungkan ke semua bucu. Okey, Ilya betul. Kita tengok Aimi. Oh, macam gambar orang berlari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bucu, ada 6 tepi. Betul. Dan Amni. Siap bagi nama lagi untuk bucu. Bucu 1, bucu 2, bucu 3, bucu 4, 5, 6, 7. Disambungkan terus. Ada 6. Betul. Okey, kita tengok Nisa punya ketua kelas. Ada berapa tu? Cuba kirakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Tepi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 7 bucu dan 6 tepi. Jadi semua layak menerima 1 mata ganjaran. Baik, terima kasih cikgu. Kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, tepuk tangan semua. Hebat. Hebat anak murid cikgu ini. Tahniah. Okey, kita tengok macam mana nak lukis satu pokok dengan 5 tepi pula. Kalau 5 tepi macam tadi, Nisa K dah bagi tahu kalau ada 5 tepi bermakna ada 6 bucu yang terlibat. Okey. Jadi kalau keluar soalan macam ni, bebas. Maknanya bebas untuk letak macam mana di mana bucu-bucu itu perlu diletakkan. Soalan macam ni maknanya dia bebas. Yang penting cukup sifat, cukup seperti permintaan daripada soalan, cukup seperti yang soalan minta, iaitu 5 tepi. Maksudnya 5 tepi ada 6 bucu. Dan yang pertama sekali, bukan lukis tepi dulu ya. Sebaik-baiknya lukis bucu dahulu. Sediakan 6 bucu dahulu, kemudian baru kaitkan ke 6 bucu dengan 5 tepi. Okey. Kita tengok. Bagaimana murid-murid? Anak murid cikgu dah relax tu, maknanya dah okey. Okey, cuba angkat jawapan. Murid semua di rumah boleh cuba kongsikan juga. Okey, kita lihat jawapan Insyirah dahulu. Insyirah ada 1, 2, 3, 4, 5 tepi. Mengaitkan 6 bucu. bucu. Okey, kita tengok Amni
1, 2, 3, 4, 5. Amni memang suka buat pokok yang simple. Ya. Kalau di kelas pun macam ni lah. Jawapan yang Amni suka, dia suka buat jawapan simple tapi betul. Betul. Baik. Kalau macam kita tengok Aimi, Mama Aimi, dia suka bagi jawapan complicated. Jadi kita bebas mengikut gaya pemikiran murid-murid kita. Kalau Mama Aimi, dia buat 6 bucu, kemudian dia kaitkan dengan cara yang tersendiri, ada 5 tepi. Betul. Kita tengok Ilya ada 6 bucu, 5 tepi. Ada 5 tepi. Ilya jawapan selalu kemas, relax. Isyirah dia suka complicated juga. Lebih kurang macam Nisa K jawapan juga. Jawapan saya, cikgu. Bucu saya ada... Ada nama dah ada label A, B, C, D, E, F. Ada 6 bucu, ada 5 tepi. Betul. Alhamdulillah, semua murid-murid cikgu hari ini berjaya menjawab soalan uji minda 1 dengan betul bagi kedua-dua soalan. Bagi seorang ganjaran. satu. Yeay. Baik, Nisa, kita tengok uji minda 2. Baik. Okey, dalam uji minda 2, kali ini cikgu bawa graf berpemberat. Graf berpemberat. Maknanya setiap garisan itu ada dia punya magnitude yang tersendiri. Baik, cikgu. Ada nilai-nilai yang tersendiri. Ini dibawa daripada topik yang sebelum topik kita pada ni. Subtopik yang sebelum subtopik kita pada ni, iaitu graf berpemberat. Jadi kalau kita tengok dari T ke U ada 20 km, T ke V 10 km, T ke X ada 30 km dan seterusnya. Okey, apakah soalan yang cikgu nak keluarkan untuk graf C kali ini? Okey, kita tengok. Baik, untuk graf C kali ini, cikgu nak minta lukis satu pokok dengan jumlah nilai jarak minimum berdasarkan graf C dan nyatakan jumlah nilai jarak minimum tersebut. Dia lebih kurang macam aplikasi navigasi tadi. Baik, boleh cikgu jelaskan cikgu tentang jumlah nilai jarak minimum, cikgu? Saya kurang jelas sedikit di situ. Macam mana kalau kita nak buat pokok? Pokok bermaksud semua mesti berkait. Ya. Okey. Dan kali ini syarat yang dia minta adalah nilai jarak yang minimum. Macam mana kita nak kaitkan semua ni dengan satu jalan? Okey. Dan hasil tambah semua adalah minimum. Maksudnya 20 tambah 10. Okey, kalau kita pilih jalan ni 20 km tambah 10 km tambah 25 km tambah 9 km. Itulah dia jumlah dia. Tapi adakah ini jalan yang paling singkat? Mungkin ada jalan lain. Saya faham. Baik, murid-murid di rumah agak-agak boleh adakah dapat tak? Ataupun kita ikut dari U, kita pergi ke T 20, kemudian kita pergi ke X, baru kita naik V, baru kita pergi W. Adakah begitu? Atau ada jalan lain? Yang boleh menjadikan jalan itu adalah jalan terpendek yang menghubungkan ke semua bandar ini. Bandar T, U, V, W dan X. Alamak. Okey. Ini kena fikir sikit sebab dia ada pemberat. Dia ada pemberat. Kita pilih yang mana yang minimum. Okey. Bagaimana murid-murid? Dalam talian kita di Google Meet, saya boleh murid-murid bagi di rumah. cadangan ni. Baik, cikgu, silakan. Kalau kita ada sini, kita nampak ni panjang ni 30 km. Betul. Jadi biasanya kita tak nak pakai. Betul. Tapi kita tengok adakah kalau jalan sini tambah sini lebih pendek daripada 30 km. Kalau sini T pergi V, V pergi S dah jadi 35. Jadi kita tak nak lah. Betul. Baik, kita ambil T pergi V terus. Walaupun nampak T pergi V tu 30 km. Okey. Kita pilih T pergi V. Baik. X pergi V. Kalau kita nak ambil ni 25, ni 35. Macam jauh sangat. Nampaknya kita cuba ke sini. Baik. Dan tarik ke sini. Sebab semua mesti berkait. Okey. Okey. Jadi kita tengok. Murid-murid cikgu ada tak jawapan yang dah ada siap? Yang boleh kongsikan jawapan masing-masing. Okey, boleh buka mic sambil tunjuk tu, boleh bersuara sekali. Baik, boleh terangkan. Boleh terangkan jawapan. Terangkan jawapan anda. Silakan. Ada yang dah siap? Siapa yang dulu? Siapa yang dah siap dahulu boleh cuba. Masing-masing berkerut dahi cikgu. Dalam pada nak melukis tu nak kena mengira juga. Murid-murid di rumah, jangan lupa untuk sama-sama mencuba soalan ini dengan kita di sini. Bagaimana semua? Okey. Ada siapa-siapa yang nak cuba? Boleh angkat tangan?
anak-anak murid saya ni mungkin ada sedikit masalah talian di sana. Ya. Insyirah. Insyirah, silakan Insyirah. Takkan dia lambat dengar suara kita. Insyirah, okay, terangkan jawapan awak Insyirah. Okey, Insyirah pilih dari you. Okey. Jelaskan jawapan Insyirah. Insyirah boleh buka mikrofonnya untuk kongsikan penerangan jawapan kepada rakan-rakan di rumah. Cuti kita mengambil sebanyak 20 km. Okey. Cuti 20 km. PTX 25 dan BKW 10 km dan jumlahnya sebanyak 64 km. Okey, Insyirah bagaimana? cuba tulis sini. Insyirah dapat 64 kilometer. Okey. Ada rakan yang lain nak Ada kongsikan? rakan lain nak kongsikan? Murid, ada yang dah siap? Masih Ada tak? berkira-kira? Kira-kira. Amni? Nak cuba? Ada kira lagi tu cikgu. Tekan kalkulator. Okey, dah Amni sedia? punya. Kalau dah sedia dengan jawapannya, boleh angkat kertas anda dan buka mikrofon. Terangkan kepada kami jawapan yang anda sudah hasilkan. Amni dah buka mikrofon ke Amni? Adakah anda sudah bersedia untuk berkongsi jawapan? Atau masih fikir, alamak betul ke? Betul ke jawapan? Murid-murid di rumah mungkin ada yang masih tertanya-tanya nak lihat perkongsian jawapan dari murid-murid kita di sini. Okey. Bertungku lupa. Tu dia. Silakan Amni. Kalau dah sedia, buka je mikrofon tu. Nampak macam sama dengan Insyirah tadi kan? Okey. Pun 64 km juga. Amni dah buat kira-kira dekat kira-kira tepi sudah tu. pun disediakan. Baik-baik. Okey, kita tengok Okey. jawapannya. Kita tengok. Baik. Tengok semua. Baik. Ilya pun dah angkat jawapan. Nampaknya semua sama. Semua dah dapat perkiraan yang sama. Baik. Jadi, ya betul. Sama dengan yang cikgu dah sediakan dekat sini, iaitu you pergi T. Dia tak lalu jalan yang sini tadi, Baik. yang 30 km. Sebaliknya dia pergi ke V, X dan V ini menjadi satu titik tengah lah. Bukan titik tengah. Titik yang berada di antara di antara T dan W. Jadi kalau kita tambah ke semua ni, ini kita akan dapat jumlah pemberat yang paling minimum ataupun dalam konteks ni sebagai nilai jarak yang minimum. Baiklah, sekarang barulah jelas kepada saya dan juga diharapnya kepada murid-murid di rumah tentang bagaimana nak mengira jumlah nilai jarak minimum sekali dengan melukis graf kita. Baiklah cikgu, nampaknya kita pun dah tiba di penghujung kelas kita. Khusyuk, tak khusyuk kita belajar pada hari ini. Sedikit rumusan dan juga kongsian ringkas daripada cikgu berkaitan dengan topik kita. Silakan cikgu. Okey, baik. Sedikit rumusan, iaitu yang pertama tadi kita lihat tentang subgraf. Jadi subgraf boleh dilukis sama ada sebahagian atau keseluruhan daripada graf. Dan pastikan yang bucu dan nama bucu dan juga nama tepi adalah sama dan serupa. Barulah dikira sebagai subgraf. Yang kedua kita lihat tentang pokok. Jadi pokok, semua bucu-bucu pada graf mesti berkait dan jumlah tepi adalah kurang satu daripada bucu. Baik. Jadi itu adalah pokok. Dan seterusnya kita lihat rangkaian sebentar tadi. Jadi rangkaian adalah yang lebih kompleks berbanding dengan pokok dan juga graf subgraf tadi. Baik. Dia banyak digunakan dalam kehidupan seharian dan dia lebih berselirat sedikit, tetapi dia sangat-sangat membantu untuk kehidupan kita seharian. Baiklah Cikgu Hadi. Saya nak minta cikgu untuk berikan prestasi keseluruhan murid-murid kita hari ini atau masuklah ketua kelas kita. Silakan cikgu. Okey, sekejap. Tak mengapa cikgu. Tak mengapa, biar saja. Okey, jadi untuk hari ini ketua kelas kita dah dapat berapa tu? Ketua kelas kita 2, 4, 6, 8, 9 mata. Macam mana dengan Ilya? Ilya dapat 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 mata. Insyirah macam banyak macam tu. banyak ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 15 mata.
Amni dapat 2, 4, 6, 8, 10, 11 juga. Dan Mama Aimi dapat 2, 4, 6, 8, 10 mata. Okey, nampaknya agak seimbang semua. Agak seimbang semua. Dan kita ada juara kita hari ini iaitu Juara kita Insyirah. Tahniah. Tapi yang lain pun bagus juga, Cikgu. bagus. Dia tak kurang hebat terbaik. tu. Dia terus mengejar, Ya, baiklah. Nampaknya kita sudah pun tiba di penghujung rancangan kita pada hari ini. Nisa ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama-sama kami. Cikgu, bagaimana pula murid-murid di rumah nak mendapatkan latihan pengukuhan ataupun bahan lanjut bagi topik kita hari ini, Cikgu? Okey, untuk dapatkan bahan lanjut untuk topik kita pada hari ini, boleh ke portal Sumberku KPM. Baiklah, murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Muhammad Hadi Salihin yang merupakan guru matematik kita dari SMK Jeram Selangor. Terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hasan dari SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Terima kasih murid-murid dari SMK Jeram. Terima kasih murid-murid yang menonton kami di Didik TV KPM. Teruskan menonton Didik TV KPM. Saya Nisa K. Kita jumpa lagi.